Kita kembali lagi dan kita baca dari buku Malayaki bab 3 ayat 13 hingga Malayaki bab 4 ayat 5. Jadi ini adalah akan menjadi episod yang terakhir untuk saya berkongsi dalam Malayaki. Saya mula dengan bab 3 ayat 13. Tuhan berfirman, kata-kata kamu sangat menghina aku. Tetapi kamu bertanya, apakah yang kami katakan tentang engkau? Kamu berkata, sia-sia saja mengabdikan diri kepada Allah. Apakah gunanya menurut perintahnya? Atau menunjukkan bahawa kita menyesali kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa? Kita sendiri melihat bahawa orang sombonglah yang berbahagia. Orang jahat tidak hanya bertambah makmur, bahkan mereka mencubai kesabaran Allah dengan berbuat jahat, dan mereka selalu terlepas daripada hukuman. Kemudian orang yang takut akan Tuhan bercakap sesama sendiri, Tuhan mendengar dan memperhatikan kata-kata mereka itu. Di hadapan Tuhan, nama setiap orang yang menghormatinya dan takut akan dia ditulis di dalam sebuah kitab. Tuhan yang Maha Berkuasa berfirman, mereka akan menjadi umatku. Pada hari aku bertindak kelak, mereka akan menjadi milikku yang khas. Aku akan berbalas kasihan kepada mereka seperti seorang bapa berbelas kasihan kepada anak yang mengabdikan diri kepadanya. Umatku akan melihat lagi perbezaan antara kesudahan orang baik dan kesudahan orang jahat, antara yang mengabdikan diri kepadaku dan yang tidak. Bab 4 ayat 1. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, harinya akan tiba apabila semua orang sombong dan jahat dibakar seperti jerami. Pada hari itu mereka akan dibakar habis sehingga tiada lagi yang tertinggal. Tetapi bagi kamu yang taat kepadaku, kuasaku yang menyelamatkan kamu akan terbit seperti matahari, dan kuasaku itu akan memberi kesembuhan seperti sinar matahari. Kamu akan bebas dan gembira seperti anak lembu yang dikeluarkan dari kandang. Pada hari itu, aku akan bertindak, lalu kamu akan mengalahkan orang jahat. Mereka akan seperti debu yang kamu pijak. Ingatlah ajaran hamba-Mu Musa. Ingatlah hukuman dan perintah yang kuberikan kepadanya di Gunung Sinai untuk ditaati semua orang Israel. Sebelum hari yang hebat dan dahsyat yang aku tentukan itu tiba, aku akan mengutuskan Nabi Elia kepada kamu. Dia akan menyebabkan bapa dan anak bersatu hati supaya aku tidak datang untuk membinasakan negeri kamu. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu ini. Sekali lagi kita dapat berkumpul bersama di dalam roh dan di online ini untuk sama-sama menyembah-Mu, memuji-Mu dan juga berkongsi segala kata dari Alkitab-Mu. Ya Tuhan, pakailah lidah anak-Mu ini supaya segala yang dicakapkan di sini, dikongsikan di sini adalah dari Tuhan Kamu sendiri. Berilah manfaat kepada yang mendengar dan yang berkongsi ini. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang kita bincangkan sebelum ini, orang Israel tidak bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Tuhan. Mereka sudah begitu jauh dengan Tuhan sehingga mereka tidak tahu apakah kesalahan mereka terhadap Tuhan. Apabila mereka bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan memberi jawapan kepada mereka. Seperti yang kita bacakan tadi, satu persatu Tuhan jelaskan kepada mereka. Orang Israel yang sebelum ini sebenarnya mereka mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Tuhan, di mana mereka dapat melihat Tuhan melalui kepulang awan di siang hari yang bersama mereka dan kumpulan api di malam hari. Dan kumpulan awan meliputi kemah Tuhan semasa Tuhan bercakap dengan mereka, bersama mereka. Tetapi sampai sekarang ini keadaannya melorot dengan sebegitu teruk sekali.
Sehingga kan mereka ini berkelakuan biadab, tidak mengenali Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Bukan sahaja tidak mengaku bersalah, malahan menuduh Tuhan suka kejahatan dan mengagungkan orang jahat. Namun demikian, dalam situasi teruk itu masih ada lagi orang yang takut kepada Tuhan. Apakah erti orang yang takut dengan Tuhan? Mereka ini adalah orang yang tetap hidup berpegang kepada ajaran Tuhan, dan mereka tidak hidup mengikut perubahan masa pada zaman itu. Untuk mereka, dalam hati mereka, yang paling penting adalah ajaran Tuhan ditepati dan biarlah hidup mereka tidak seperti orang lain. Sungguh pun mereka tidak kaya, bukan seperti yang sombong. Jadi itulah orang yang takut dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata, dalam Alkitab berkata, dia nampak mereka, orang-orang ini, golongan ini, dan akan mengingati mereka. Tuhan akan mengasihani mereka. Yang paling penting ialah janji Tuhan. Janji Tuhan ialah pada masa Tuhan bertindak kelak, kumpulan ini akan menjadi milik Tuhan yang khas. Apakah maksud hari Tuhan bertindak? Ada yang berkata ia adalah semasa Yesus datang kembali. Ada yang berkata hari Allah menurunkan hukuman tertentu seperti Allah menghukum Firaun Mesir. Tapi tak kira lah sama ada ia hari kiamat ataupun hari hukuman tertentu. Yang pentingnya ialah orang yang takut pada Tuhan akan terselamat dari hukuman. Dan yang pentingnya juga orang yang takut pada Tuhan pada masa itu tidak binasa. Hanya pada masa itu orang ramai tahu, orang yang berpegang teguh pada ajaran Tuhan dengan yang tidak itu ada beza, seperti yang dikatakan dalam Alkitab itu tadi. Jadi bukanlah orang nampak seperti berjaya di dunia ini akan terselamat dari hukuman Allah. Bukan. Hanyalah dengan berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Dan orang-orang inilah akan yang terselamat semasa Allah bertindak nanti. Jadi dalam kehidupan kita, cara hidup kita, perlakuan kita sebenarnya boleh mencerminkan apa yang penting di dalam hidup. Sama ada kita masih lagi berpegang pada ajaran Tuhan ataupun sebaliknya. Apa yang kita kejar boleh memberitahu dalam hidup kita, apa yang kita kejar boleh memberitahu apa yang penting dalam hidup kita. Kerana benda-benda itulah yang akan diiktirafkan sebagai kejayaan oleh diri kita sendiri ataupun orang lain. Mari kita lihat di sini. Saya ambil dari internet. Dalam tinjauan 2021 dari satu agensi yang dilihat apa yang paling penting dalam hidup seseorang. Kalau kita lihat di sini apa yang penting, kita nampak keluarga, kerjaya, barang-barang kepunyaan, kawan dan sebagainya. Tapi nasib baik kita nampak ada spiritual. Sungguh pun spiritual itu hanya 2%. Tapi itu jauh, sangat-sangat ke bawah. Dan 2% ini tidak semestinya Kristian ya. Ini keseluruhan orang. Jadi maksudnya semua orang, dalam 100 orang hanya ada 2 orang yang rasanya agama itu penting. Dan 2 orang ini tak semestinya Kristian lagi. Maka apa yang penting, kalau apa yang dijadikan itu penting dalam hidupnya, jadi dia akan selalu carikannya, bukan? Jadi kita lihat, yang saya cek dalam internet, apakah orang yang carikan selalu? Kalau dia selalu cari benda itu dalam internet, maksudnya ia penting. Jadi dalam apa yang saya lihat, kita lihat orang paling banyak orang cari apa dalam internet? Facebook, YouTube, keadaan cuaca hari ini, WhatsApp, berita, dan ada Amazon. Amazon itu untuk shopping ya. Cuma Malaysia tidak ada. Tak ada orang pun yang type cari Yesus, Tuhan dan sebagainya. Nampak?
Kalau kita lihat di dalam konteks dunia sekarang ini, orang zaman ini, siapakah yang dilihat paling berjaya ya dalam anggapan mereka? Lihat, 3 di depannya ialah orang kaya. Nombor 4 itu sebab dia banyak pengikut, dia Pope kan. Jadi dia nombor 4 kerana dia banyak pengikut ataupun kerana dia pengikut Tuhan. Saya tidak tahu. 6 orang di belakangnya lagi itu ada kaitan dengan kaya hiburan dan media sosial. Kan? Tak ada satu pun yang ada kaitan dengan agama. Kita lihat lagi, kalau saya akan carikan siapa yang paling berkuasa, paling hebat di dunia ini sekarang. Kamu lihat senarannya. Semuanya senarai ini adalah orang yang buat berita. Ya. Semua orang yang buat berita dan orang kaya. Kita tengok lagi. Di dunia ini siapakah yang dianggap berpengaruh? Apa maksud berpengaruh? Maksudnya orang yang membawa kesan. Apa yang dia buat, dia membawa kesan kepada banyak orang. Kita lihat list dia. Rata-ratanya orang politik dan orang yang kaya. Okey, tengok lagi. Siapakah orang yang paling popular di dunia? Semua ini, nama ini adalah orang politik, kecuali satu sahaja. Ya, itu pun bukan orang agama. Tiada kena dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat yang lagi satu yang saya cuma tanya, apakah orang yang kita fikir siapakah akan jadi orang yang paling gembira di dunia ini? Lihat gambar dia. Siapa dia? Ini seorang Sami. Sami orang putih yang di Tibet. Dia lah yang paling gembira. Di manakah Kristian? Kamu tak gembira ke? Pastor-pastor tak gembira ke? Jadi sekalian, di manakah unsur-unsur konsep kehidupan kita, kehidupan orang Kristian di dunia ini sekarang? Seolah-olah semua ini sudah lesap. Kita tidak berada di mana-mana satu kategori yang utama. Pegangan hidup kita sudah seperti tidak selari, tidak sama dengan dunia. Prinsip kita sudah tidak lagi dipakai oleh dunia. Adakah orang yang beriman langsung tidak mampu berjaya di dalam dunia? Nampaknya sama dengan apa yang ditulis dalam buku Malayaki. Dunia semasa terus bertentangan dengan Tuhan. Prinsip hidup terbalik dengan apa yang diajar dengan Tuhan. Mari saya ambil beberapa contoh saja ya. Kita ambil contoh. Prinsip Tuhan ialah Tuhan adalah yang benar dan hidup. Tetapi dalam dunia sekarang ini kamu lihat, mereka anggap dunia ini tiada Tuhan. Hidupnya hanya adalah untuk diri sendiri. Betul? Prinsip Tuhan mengatakan, ingatlah hari Sabat, iaitu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sekarang ini, semua orang kata, waktu itu adalah untuk kegunaan dan kebaikan saya sendiri. Jadi pakai setiap masa dan hari untuk mencari wang atau mencari sesuatu yang memberi kebaikan ataupun manfaat kepada diri sendiri cukup. Jangan buat kerja yang tak bererti. Pergi gereja tu buat apa? Apa yang kamu dapat? Itu adalah prinsip orang sekarang. Kalau dulu dalam prinsip Tuhan, sentiasa memberi persembahan kepada Tuhan kerana kita berterima kasih atas berkat dan kurnianya. Sekarang ini, di dunia berkata, segala apa yang ada dia dapat ini adalah atas usaha dan kebijaksanaannya sendiri. Tak ada kena mengena dengan Tuhan. Katanya, kalaulah saya duduk diam di rumah, Tuhan nak bagi saya makan ke? Itu adalah anggapan orang sekarang. Dalam prinsip Tuhan, kita selalu bergantung kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi dalam dunia sekarang ini, yang mereka katakan ialah kita ini harus bergantung kepada network, kabel, hubungan dengan siapa? Orang kaya, orang berkuasa, kuasa politik
dan hubungan dengan orang tertentu. Itu adalah tempat pergantungannya untuk melakukan sesuatu, bukan dari Tuhan. Kalau dulu prinsip Tuhan kata orang kaya harus menjaga orang miskin, balu, janda, anak yatim, orang yang bukan orang tempatan dan pekerja. Tapi di sini sekarangnya orang zaman sekarang berkata orang yang kaya menjaga kebaikan orang yang lebih kaya, supaya kita mendapat kebaikan dari mereka. Malahan elakkan berkawan dengan orang yang lebih miskin, kerana kita akan terpengaruh dengan sifat mereka dan mungkin orang yang lebih miskin ini akan meminta dari kita. Itu adalah bezanya, betapa jauh bezanya. Allah kata tidak boleh berzina, tetapi dalam dunia sekarang ini berzina adalah sesuatu yang dianggap normal, kerana orang berfikirkan tubuh badan itu adalah milik hak dia sendiri. Dia pilih apa yang dia mahu buat dengan tubuhnya. Jadi orang lain tidak ada sebarang halangan. Asalkan saya tidak melakukan terhadap kamu, ini adalah hal saya. Sebelum ini, pemimpin ataupun ketua kita sangat menitik berat. Kita memilih ketua ataupun pemimpin yang beriman dan mempunyai nama, reputasi dan kelakuan yang baik. Dan orang-orang ini hanya mempunyai satu isteri. Mereka adalah orang yang dihormati oleh semua orang. Tetapi orang sekarang ini, ketua adalah yang dipilih dari orang yang popular. Dan asalkan dianggap dia boleh melakukan apa yang kita mahu, tak kira lah apa jenis latar belakangnya, tahap moralnya, akhlaknya, hala tuju orang tersebut tak diambil kisah lagi. Rasanya tak apa. Jahat pun jahatlah. Asalkan dia boleh buat apa yang saya hendak, sudah. Itu adalah konsep orang sekarang. Jadi tidak habis kalau kita terus buat perbandingan sebegini. Oleh itu, pernah tak kita terfikir Tuhan di sini, kita ini masih ada? Ataupun Tuhan kita masih pentingkan kesucian? Ataupun Tuhan kita sudah senang dengan orang yang berdosa? Adakah Tuhan juga sudah semakin memberkati orang jahat? Nampaknya seperti orang jahat tiada kesusahan. Kita yang tak boleh ambil rasuah, kita jadi miskin. Kita yang tak bagi rasuah, mendapat hukuman yang lebih berat. Kita tidak berzina, tetapi keluarga masih lagi kadang-kadang ada kesusahan. Kita rajin bekerja, tetapi tidak naik pangkat. Yang naik pangkat, orang yang tidak bekerja, pandai bercakap. Jadi kalau begitu, berbaloikah kita hidup mengikut Tuhan? Adakah kita masih harus pertahankan kehidupan Kristian kita sekarang? Jawapannya, kamu tahu pasti. Ya. Pastikan kita bertahan sehingga akhir. Kerana waktu itu Tuhan akan bertindak. Pada masa itu kita akan menjadi miliknya dan akan terselamat. Kita akan menikmati keamanan dan berkat bersama Tuhan untuk selamanya. Ini janji Tuhan. Oleh itu, dalam hidup sekarang tak usah kita rasa kerugian. Kerana hadiah sudah disediakan oleh Tuhan. Dan hadiah itu jauh lebih baik dari apa yang kita lihat sekarang. Saya setuju dan juga bukan mudah untuk hidup kita di zaman ini. Godaannya begitu kuat. Situasi seperti tiada harapan lagi dalam dunia ini. Tak ada harapan untuk berubah baik, kan? Lihat sekeliling kita. Susah untuk mencari kejujuran. Susah mencari orang yang bermoral dan belas kasihan. Tetapi ingat, dalam buku Malaki, perkara yang sama sudah pernah berlaku. Dan sekarang ini cuma berulang. Tuhan memberitahu kita dia tetap ada. Dia melihat dan dia tahu. Cuma belum bertindak. Terus kan jadi golongan yang takut kepada Tuhan. Biar kita dilihat rugi sekarang, kita ni rugi. Biar kita dianggap lemah atau orang putih cakap loser. Tak sedap kan? Loser. Tapi
ingat kita harus berpegang teguh tetap kepada ajaran Tuhan. Kerana waktunya akan sampai. Kita sebagai Kristian harus juga dalam masa ini menjalankan peranan kita sebagai imam untuk berdoa untuk bangsa kita, negara kita dan umat kita. Doa untuk rakan-rakan Kristian kita yang sudah goyang. Doa untuk orang yang mulai hidup mengikut cara dunia ini. Juga doa untuk orang yang rasakan Tuhan tidak lagi peduli kepadanya. Doakan untuk orang yang rasakan Tuhan tidak wujud di dalam dunia yang tiada keadilan ini. Ingat dalam Alkitab dari buku 2 Tawarikh bab 7 ayat 14 berkata begini. Tetapi jika mereka berdoa kepadaku lalu bertaubat dan berhenti melakukan perbuatan ini, maka dari syurga aku akan mendengarkan mereka dan mengampunkan dosa mereka serta menjadikan mereka makmur semula. Ini adalah janji dari Tuhan. Lantaran itu, jangan kita berpatah hati kerana Tuhan tetap ada. Tuhan belum bertindak supaya kita ada waktu bertaubat. Kita ada waktu untuk memberitahu orang lain untuk kembali kepada Tuhan. Bukan untuk kita semakin bergumul dengan kejahatan. Harus ingat, kita kena sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi hari Tuhan bertindak. Supaya kita tetap di dalam golongan yang dimiliki oleh Tuhan. Hindari dan jaga-jaga dengan penipuan dari setan yang sangat mengelirukan. Seperti Ayub ditanya setan, untuk apakah kamu setia melayani Tuhan apabila Tuhan bertindak bertentangan dengan kamu? Sebenarnya bukan Tuhan yang bertentangan, tetapi setan itu sendiri yang melakukan pertentangan. Setan juga menggoda Hawa. Nampak tak buah larangan itu sungguh indah? Adakah kamu rasa kamu akan pasti mati kalau makan buah itu? Jadi berhati-hati. Ada banyak soalan-soalan yang mengelirukan. Ada banyak situasi-situasi yang seperti mengelirukan dan mengajak kita berdosa. Jadi, soalan ini sama seperti soalan semua orang sudah berjaya dan lihat mereka buat mengikut cara dunia. Mahukah kamu menjadi seperti mereka? Tipu sedikit untuk mencapai matlamat kita. Bagi sedikit wang untuk mendapat apa yang kita hendak. Kamu boleh mabuk, ambil dadah, seks, supaya kamu boleh jadi teman-teman mereka. Baru mereka mahu jadi kawan kamu. Mahukah kita buat begitu? Semua soalan ini yang mengelirukan kerana dia nampaknya memberi kebaikan, tetapi sebenarnya tidak. Sekali lagi, untuk pengakhiran, saya akan berkata lagi, biarlah kita teguh di dalam iman dan terus menjadi orang yang takut kepada Tuhan, bukan pada dunia. Jangan takut pada dunia. Biarlah kita rugi untuk hari ini, tetapi keuntungannya, hadiah dari Tuhan akan sampai pada masa hari Tuhan bertindak nanti. Bersama-sama kita berpegang teguh dan menantikan pada hari Tuhan bertindak. Kita habiskan dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kerana bersama kami untuk waktu ini. Dan segala apa yang dikongsikan tadi, Tuhan pakailah kami supaya dapat menghidupkan apa yang telah belajar. Dan untuk minggu depan, pakailah kami untuk sebagai alam-Mu untuk memuliakan nama-Mu dan membawa lebih banyak lagi kemuliaan ke atas nama-Mu dan juga kerajaan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi alat yang berguna kepada Tuhan. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin.